Selamat malam ya, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan satu topik seperti apa yang saya war-warkan di awal program tadi. Satu topik yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika ini sebenarnya. Topik yang akan kita bincangkan ialah siapa PM ke-9. Kita ada dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Fahmi Fazil yang merupakan ahli Parlimen Lembah Pantai dan YB Fahmi juga merupakan pengarah komunikasi PKR ataupun Parti Keadilan Rakyat. Jadi YB apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Sehat? Sehat. Nampak ceria sedikit wajah ini berbanding ketika kita bersama dalam program yang lalu. Dah sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Masa tu kuarantin, sekarang dah bebas. Jadi itu yang ekstra gembira. Okey. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi terima kasih kepada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Encik Mak Kakiong yang merupakan Setiausaha Agung Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Halo Mr. Mak. Tak dapat dengar suara Mr. Mak. Boleh dengar? Ya, salam sejahtera. Semua sihat-sihat ya. Cik Ho, Cik Kawi dengan YB sihat ya? Ya. Sehat. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang satu isu yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia dan tentunya saya ingin mendapatkan pandangan terlebih dahulu daripada YB Saudara Fahmi sendirilah. Mungkin YB sudah pun tahulah bahawa hari ini semua ketua-ketua parti politik telah pun di arah menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di sebelah petang tadi. Dan ini tentunya lah berkaitan dengan siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri ke-9. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah tentang Istana Negara ataupun Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong juga mengeluarkan surat akuan kepada 220 ahli parlimen untuk mencalonkan siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri. Dan ini juga satu langkah yang dikira cukup menarik sebenarnya. Tetapi mungkin apakah YB menganggap ini satu langkah yang cukup efektif, cukup berkesan sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Istana Negara, terutamanya oleh pihak Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong? Fahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa yang kita saksikan sekarang, hari ini, ialah lanjutan dari segi proses kepada apa yang telah berlaku pada 25 Februari 2020 sehingga 29 Februari 2020. Di mana berdasarkan perkara 43/2A Perlembagaan Persekutuan yang jelas menyatakan Tuanku hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Tuanku mungkin mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan. Betul. Jadi yang menarik sejak tahun lepas hingga ke hari ini kita telah saksikan lebih kurang 3 cara, 3 mekanisme yang berbeza yang telah digunakan oleh Tuanku untuk mengesahkan sokongan majoriti. Tahun lalu kita nampak pertama ada ahli-ahli parlimen yang secara individu menghadap Tuanku dan menandatangani satu SD di hadapan Tuanku. Selepas itu surat daripada ketua-ketua parti. Hari ini kita dapat sebenarnya ramai ahli parlimen yang agak terkejut bila menerima surat daripada Setiausaha Dewan Rakyat. Dia adalah surat yang mengatakan Speaker Dewan Rakyat telah menerima titah Tuanku agar ahli-ahli parlimen menghantarkan surat akuan menyatakan siapa yang mereka sokong. Dan dengan kuasa sosial media, ramai yang dah baca surat itu. Itu kali pertama bila masa kita perlu menghantar surat akuan secara fax, secara email atau WhatsApp. Jadi ramai yang betul gini kan. So memang lepas saya ada beberapa kawan ahli-ahli parlimen yang telah menghantar, maka mereka mengesahkan memang cara ini betul. Maksudnya memang ia adalah satu surat yang memang atas perkenan Tuanku. Dan ini saya rasa menjadi salah satu daripada metod ataupun cara Tuanku boleh mengesahkan sokongan majoriti. Saya jangka memandangkan kita ada beberapa hari ada yang saya baca dalam media berkemungkinan Majlis Raja-Raja akan diadakan satu mesyuarat khas mungkin dalam beberapa hari nanti. Jadi mungkin kita akan saksikan keputusan dibuat dalam beberapa hari lagi. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku tahun lalu,
Pada tahun lalu bermula hari Isnin dan tamat pada hari Ahad, angkat sumpah hari Ahad. Jadi mungkin kali ini kita akan saksikan, ya, mungkin dalam tempoh masa yang lebih kurang sama. Okey, kita juga nak dapat pandangan daripada Mr. Mark sendiri lah. Walaupun mungkin Mr. Mark tidak terlibat dengan surat akuan ini, dan mungkin juga kerana tidak ada wakil ataupun ahli parlimen sebenarnya daripada Parti Gerakan Rakyat Malaysia, hanya ada seorang senator di Dewan Negara. Tapi mungkin secara peribadinya, apakah Mr. Mark merasakan bahawa ini satu proses yang mungkin cukup efektif sebenarnya dalam usaha untuk mencari seorang Perdana Menteri yang betul-betul mendapat sokongan majoriti kali ini? Ya, terima kasih Penerusi Majlis. Saya sekali lagi berterima kasih kepada pihak penganjur telah menjemput saya, walaupun pihak gerakan satu kerusi pun tak ada dalam parlimen. Ya. Kita hadapi masalah gangguan suara sebenarnya, Mark. Jadi Okey. Dapat dengar tak? Dapat dengar? Saya teruskan. Okey. Ya. Bukan sekali lagi. Saya terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput gerakan untuk program ini, walaupun kita satu kerusi pun tak ada dalam Dewan Rakyat. Terima kasih. Topik malam ni sangat interesting. Adalah siapa Perdana Menteri yang ke-9. Jawapannya sepatutnya hanya boleh dijawab oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kerana kuasa adalah termaktub dalam pelbagai untuk baginda melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang mempunyai sokongan majoriti. Namun demikian, ia kembali kepada saya mungkin jelaskan sedikit sebanyak tentang dari kerangka undang-undang, ya. Kerangka undang-undang telah jelas menunjukkan, tadi YB Fahmi telah menyatakan perkara 40 klausa 2A, 43 klausa 2A telah menyatakan seorang yang command of the majority confident dalam ahli Dewan Rakyat. Maksudnya dekat sini jelas menunjukkan sebagai raja perlembagaan, YDPA dia tidak boleh sewenang-wenangnya melantik seseorang ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Tak boleh. Kuasanya adalah terbatas dan semuanya dinyatakan dalam pelbagai persekutuan kita. Dan dua syarat yang sangat penting adalah calon tersebut adalah mesti ahli Dewan Rakyat. Dia tidak boleh Dewan Ahli Negara. Dan kedua, dia ada sokongan majoriti. Dan sokongan majoriti itu bukan ketua parti-parti politik dalam Dewan tersebut. Tidak. Contoh kita ada Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Dalam Dewan tersebut mungkin Perikatan Nasional ada 80, mungkin majoriti. Dia boleh pilih. Tak boleh. Dia mesti seorang yang dapat sokongan majoriti, iaitu 111 orang ke atas. Baru boleh layak dilantik sebagai Perdana Menteri. Hari ini saya nampak satu news telah menyatakan perjumpaan dengan ketua-ketua parti politik. Bagi saya, ketua parti politik ini dia tidak boleh mewakili suara YB daripada kawasan masing-masing. Maka adalah cara yang betul pihak istana telah meminta semua ahli parlimen untuk memberi nama siapakah calon Perdana Menteri mereka. Selepas saya percaya selepas terima keputusan tersebut, barulah YDPA boleh melaksanakan kuasa budi bicara yang terpatut dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Saya nak kembali semula kepada YB Fahmi. Bukan rahsia lagi lah. Kalau kita bercakap tentang PKR, kita bercakap tentang PH, kita tahu siapa calon yang akan dicalonkan untuk jawatan Perdana Menteri ini. Tetapi saya nak minta kepastian daripada YB Fahmi sendiri lah. Berita yang saya terima mengatakan bahawa PKR menawarkan jawatan Timbalan Menteri kepada Datuk Seri Syafiee Apdal sekiranya Parti Warisan menyokong pencalonan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya tak tahu sejauh mana betul ataupun tidaknya berita yang dimainkan di media sosial khususnya. Fahmi?
Ya, saya pun tak pasti sebab sekarang ni dalam keadaan media akan petik sumber tapi sumber tu kita tak boleh nak sahkan. Dan saya rasa mungkin ya kalau ada perbincangan di kalangan pimpinan utama itu adalah satu perkara, tapi kebiasaannya walaupun saya di kalangan pimpinan yang biasanya terlibat, tapi dalam beberapa aspek Ya. Masih lagi pengetahuan saya. Tapi baik, barangkali ya, silakan Fahmi. Ada gangguan nampaknya. kita perlukan dalam keadaan sekarang ialah apa yang kita perlukan pada waktu ini ialah satu usaha daripada semua pihak, sesiapalah juga yang menjadi Perdana Menteri perlu melibatkan semua pihak, ya, semua parti, semua pimpinan, sebab kalau kita lihat masalah yang kita hadapi ini bukan sahaja di Lembah Kelang, ya, di negeri seperti Sabah, Johor, Kelantan, ya, di mana tahap vaksinasi masih kurang. Jadi usaha perlu dilipatkan. Dan ini saya rasa boleh dipercepat sekiranya dilibatkan semua ya pihak untuk kita usahakan bersama, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita bercakap tentang ialah politik numbers sekarang ini, Mark, ya. Semua orang tahu bahawa setiap calon yang ingin mencalonkan diri mereka untuk menjadi Perdana Menteri memerlukan sokongan majoriti seperti apa yang disebut oleh YB Fahmi dan juga Mark sebentar tadi. Dan kempen untuk menarik sokongan sekarang ini sebenarnya sudah pun bermula. Tetapi saya nak lari sedikit sebagai seorang ahli politik dan sebagai seorang rakyat Malaysia, Perdana Menteri macam manakah sebenarnya yang Mak mahu, yang Mak ingin lihat dan ingin dapatkan? Okey, dalam musim pandemik ini iaitu COVID-19 ini, saya selalu dalam Perikatan Nasional kita selalu berkongsi mungkin kita kena kembali kepada pendekatan Madinah di mana Nabi Muhammad peace be upon him apabila berhijrah daripada Mekah ke Madinah, 3 perkara telah disampaikan, iaitu sampaikan salam yang pertama, kedua beri makanan, dan ketiga solat Jumaat. Dan dalam musim pandemik ini apabila di bawah PKP ini ramai orang tidak boleh kerja, mungkin sebab itu mereka terdapat tekanan, tak dapat sumber pendapatan dan sebagainya. Maka kita Perikatan Nasional kita cuba sampaikan salam, iaitu sampaikan salam, cuba ambil perhatian, ambil berat terhadap mereka dan sampaikan makanan, bakul-bakul makanan yang mencuba meringankan beban mereka. Yang pertama untuk release their stress, ya, tekanan mental, dan kedua membantu sedikit banyak dari segi makanan sebab tiada sumber pendapatan yang cukup. So seterusnya kita rasa siapa menjadi Perdana Menteri, seterusnya macam mana kita membantu rakyat kita, ya. Lain daripada program imunisasi secara kelompok haruslah dilaksanakan. Pada masa sama kita harus menjaga ekonomi rakyat, ya. Kita sebelum itu PKP kita was-was nak buat PKP, maka mungkin rakyat mati kebuluran. Kalau tak buat PKP, rakyat mungkin mati disebabkan COVID-19. Maka banyak isu juga. So seterusnya kita kena semua parti-parti politik dengan ada sokongan majoriti, kita harus berganding bahu, memang berbuat sesuatu keputusan yang boleh demi kesejahteraan rakyat. Itulah kita. Okey. Ya. Okey, YB Fahmi, ada juga pandangan yang mengatakan bahawa sekiranya lah segala usaha yang dilakukan ini masih lagi belum mendapat satu titik noktah yang meyakinkan. Kalau setiap calon yang ingin menjadi Perdana Menteri itu tidak mendapat kelebihan majoriti seperti apa yang disebutkan ataupun sokongan majoriti seperti apa yang diharapkan,
apakah ada kemungkinan sebenarnya mungkin cara lain akan berlaku, satu proses yang mungkin tidak terfikir oleh kita. Mungkin apakah berkemungkinan bahawa Agung mungkin akan melakukan seperti proklamasi darurat dan kemudiannya Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran juga akan diwujudkan. Tak tahulah, dan apakah pandangan anda bahawa kali ini mungkin segala masalah ini akan dapat diselesaikan dalam masa yang singkat ini, YB Fahmi? Ya, kalau kita lihat pada kenyataan dari Penyimpan Mahu Besar Raja-Raja 16 hari bulan Julai, 16 hari bulan Jun, 16 hari bulan Jun menyatakan kalau sekiranya darurat untuk mengawal COVID, maka Majlis Raja-Raja tak berpandangan tidak diperlukan. Ya. Tapi saya tak pasti dalam konteks isu politik sama ada diperlukan ataupun tidak. Tapi waktu ini kita kena berhati-hati, ya, apakah yang boleh dilakukan. Dan saya lihat isunya sekiranya sesiapa mempunyai sokongan majoriti yang cukup untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, dia mesti melengkapkan majoriti itu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin parti-parti untuk dilibatkan bersama. Masalah kita yang berlaku pasca 24 Februari 2020 ialah Perdana Menteri yang dilantik pada waktu itu, Tan Sri Mahyadin Yassin, pada 1 hari bulan Mac tidak mengusahakan satu persefahaman CSA dengan parti-parti dalam pembangkang untuk mengukuhkan kedudukannya. Cuma di hari-hari terakhir dicadangkan CSA. Tapi kalau dibuat awal, diikuti dengan langkah membuat undi percaya, saya percaya banyak daripada masalah yang beliau hadapi dari segi kestabilan politik itu tidak akan kita lihat berlaku sampai ke hari ini. Saya lihat apa jua bentuk kerajaan yang akan muncul selepas ini dengan terlantiknya seorang Perdana Menteri, maka perlu ada satu bukan sahaja perubahan. Masalah utama kita ialah trust deficit yang berlaku. Rakyat sudah tidak percaya kepada ahli politik, kepada ahli parlimen kerana yang undi tiba-tiba melompat. Yang kita ingat dalam parti ini tiba-tiba menyokong belah sana. Jadi dia menimbulkan kegusaran di kalangan rakyat, dan perkara ini dari segi asas fundamentally mesti kita selesaikan. Kita tidak boleh selesaikan dengan ikhtiar secara administratif. A political problem demands a political solution. Jadi political solution ni maksudnya mesti ada satu persefahaman di kalangan pimpinan teratas, pimpinan utama parti-parti politik. Sama ada boleh dalam hari-hari yang akan datang kita capai satu persefahaman, itu wallahu alam bisawab. Tapi saya percaya bila disebut oleh Majlis Raja-Raja bahawa yang diinginkan adalah sebuah kerajaan yang stabil, efektif, yang berkesan, ia sedikit sebanyak mesti menyentuh dalam isu apakah yang menyebabkan ketidakstabilan politik itu. Baik, Mr. Mark, sesuatu yang menarik juga. Ada pandangan yang mengatakan bahawa apa yang diperlukan oleh Malaysia sebenarnya ialah apa yang disebut sebagai konsensus nasional. Dan ini juga dalam usaha untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai Grand National Coalition. Jadi apakah Mark merasakan bahawa ialah dalam sebuah negara yang bersifat majmuk, kita ada masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya sebenarnya. Kita memerlukan sebenarnya seorang Perdana Menteri yang boleh memenuhi setiap kehendak masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk ini. Mark. Yes, memangnya kita memerlukan seorang Perdana Menteri yang kemalaysiaan, seorang Perdana Menteri yang mengamalkan kemalaysiaan, nilai-nilai Malaysia yang sedia ada. Namun demikian, kita kini menghadapi satu masalah krisis pelbagai persekutuan, constitutional deadlock, di mana YDPA mempunyai gelimah dalam melantik seorang Perdana Menteri. Dan itu satu tanggungjawab yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana untuk memainkan peranan Raja Perlembagaan, bagi harus melantik seorang Perdana Menteri dan Jemaah Menteri untuk menasihatkan baginda untuk memainkan peranannya dalam Perlembagaan Persekutuan. Namun demikian sekarang kita tak ada calon. Kita tak ada calon yang mempunyai sokongan majoriti, dan ini kembali kepada kebijaksanaan, prerogative power
baginda untuk menyelesaikan masalah krisis perlembagaan ini. Tidak lupa juga dalam perkara 130 di mana YDPA baginda boleh merujukkan isu ini kepada kehakiman, sistem kehakiman untuk membuat satu keputusan. Bagaimana ia dirujuk, bagaimana membantu dari judiciary, itu terpulang. Pada macam mana untuk melaksanakan. Tanpa pelantikan Perdana Menteri, ia memang memberi kesan secara langsung perstrukturan kerajaan kita. Dan caretaker ni dia juga boleh lanjut sehingga ada orang tanya, caretaker ambil alih sehingga pilihan raya, tak boleh. Caretaker dia tidak sah dari segi perlembagaan persekutuan. Caretaker ini sebenarnya wujud selepas pembubaran parlimen, dan parlimen yang baru selepas pilihan raya umum diadakan. Dan waktu itu kita perlukan caretaker untuk menasihatkan YDPA. Tetapi terdapat nas undang-undang yang sedia ada diputuskan oleh Mahkamah Tinggi di mana YDPA adalah tidak perlu mengikut nasihat caretaker government. Maka ini memberi kesan yang secara langsung pada penstrukturan. Maka kembali kepada krisis lembaga persekutuan ini, dia harus diselesaikan kebijaksanaan YDPA sendiri. Okey, Okey, YB Fahmi, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Hanya tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi. Pandangan Fahmi sendirilah. Sekarang ini pun parti-parti politik seperti yang saya sebut sedang berusaha untuk mencari sokongan majoriti. Tetapi apakah YB Fahmi yakin bahawa isu ini mungkin akan dapat diselesaikan? Ada yang mengatakan by Friday agaknya mungkin isu ini akan dapat diselesaikan. Tapi pandangan YB Fahmi macam mana? Apakah ianya akan berlarutan lagi untuk beberapa hari dalam masa yang agak panjang? Tak percaya insyaAllah akan selesai dalam masa terdekat sebab kita tidak boleh ada we cannot have the country run on autopilot seperti yang berlaku sekarang. InsyaAllah kita akan dapat selesaikan dalam masa terdekat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada YB Fahmi. Terima kasih kepada Mak Kakiong kerana sudi bersama dengan kita. Dan saya sampaikan sedikit berita yang baru saya terima. BN mempunyai 42 saja kerusi parlimen. Dan untuk membolehkan calon PM dipilih, BN memerlukan sekurang-kurangnya 60 lagi sokongan dari parti-parti lain, menjadikan sekurang-kurangnya 111 daripada 220 kerusi parlimen ataupun ahli-ahli parlimen. Dan realiti politik hari ini memerlukan muafakat, bukan pertelingkahan yang berterusan. Ini pun satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua parti politik yang sedang berura-ura untuk menamakan calon masing-masing untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-9. InsyaAllah kita akan sentuh lagi isu ini dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara.